Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya 100 hari PM. Untuk apa? Apakah selepas ini apabila kementerian itu gagal, Perdana Menteri akan pecat? Atau apakah apabila kementerian itu gagal nanti Perdana Menteri akan menasihatkan mereka untuk letak jawatan secara kehormat? Adakah PM berani? Jawapannya jelas-jelas tidak berani. Jadi kenapa beliau mengumumkan 100 hari untuk memberi tempuh mereka membuktikan kemampuan mereka di kementerian, yang mana rakyat mengatakan 17 bulan pun gagal. Ini adalah alasan PM untuk dia mengelak apabila dia telah pun membentuk kerajaan baru, yang mana dia menggunakan kabinet recycle ini, ataupun kabinet photostat, ataupun kabinet tong sampah dikatakan rakyat nih, maka dia menyediakan alasan 100 hari. Kita lihat banyak kementerian yang telah pun gagal, tetapi kementerian-kementerian penting ini dikekalkan orang-orang yang seperti contoh Kementerian Pelajaran. Ambil orang yang sama, ini daripada awal rakyat dah tolak, pilihan raya dia kalah, ditarik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pelajaran. Banyak kegagalan demi kegagalan kita lihat. Kalau nak bandingkan Menteri Pelajaran yang ada hari ini dengan Menteri Pelajaran PH Datuk Dr. Mazli Malik, bagai langit dan bumi. Tetapi diambil orang ini. Apakah PM kita ini ketandusan orang bijak di dalam pentadbiran beliau nih? Nak membuktikan lagi 100 hari ini sudah mengambil waktu 3 bulan. Sedangkan yang 17 bulan pun dah gagal. Rakyat nak korbankan lagi anak-anak sekolah dengan ciptaan baru Perdana Menteri ini, seolah-olah Perdana Menteri telah pun membuat satu kabinet percobaan untuk melihat menteri-menteri ini menjalankan kerja. Ini adalah reality yang rakyat nak kena rasa. 3 bulan percobaan. Ini bukan enjin kereta. Ini bukan main-main. Pentadbiran negara ada dibuat percobaan. Sepatutnya Perdana Menteri ada orang kiri kanan. Orang yang di bawah nih. Yang menilai yang siapa yang nak dilantik apa semua nih. Sepatutnya ada. Kenapa? Perdana Menteri seolah-olah tidak punya jalan, tidak punya kawan-kawan, tidak ada orang yang nak bantu dia untuk dia nak melantik menteri yang sesuai. Sehingga kan nak membuat percobaan pula 100 hari. Ini tidak logik dilihat oleh rakyat. Jangan buat lawak lah. Perdana Menteri itu adalah pentadbir utama negara, yang mana dia diberi mandat oleh rakyat. Keseluruhan dia harus lihat. Kenapa dia nak mencuba pentadbiran dia? Ini bukan ada lagi isu percubaan. Apabila dia nak buat 100 hari percobaan, nanti ditukar orang lain. Orang lain gagal, coba lagi 100 hari. Ini kita rakyat kena fikir, ini logik tak cerita yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita ini? Jadi ini apabila saya membuat pencerahan berkenaan isu seperti ini, maka rakyat kata saya tahu mengkritik, tetapi ini hakikat. Pemegang amanah kerajaan, pentadbir negara kita ini tidak boleh menggunakan kata-kata percubaan dalam kabinet. Ini kabinet nak jalankan kerja 3 bulan. PM sendiri tahu. MP-MP ini tahu. 3 bulan, bulan pertama kamu masuk, bermacam-macam yang ada dalam tu, melibatkan contohnya projek, tender, apa semua. Lepas tu kamu gagal. Lepas tu teruskan juga pakai orang ni. Lepas tu banyak keterisan, banyak keborosan, banyak hal yang dia tak tahu. Sampai 3 bulan, dia pun tak letak jawatan sebab gila dengan kuasa, gila dengan gaji yang dah lumayan dekat sana, gila dengan pangkat. Maka hancurlah negara kita ini kalau macam ni ceritanya. Jadi ini yang saya lihat bahwa apa yang PM nak laksanakan ini, sepatutnya dia kaji benda ni. Jangan dia nak melantik orang, ambil kabinet lama, lepas tu tukar sedikit, letak orang-orang dia. Lepas itu dia kata bagi tempoh 3 bulan.
Kementerian untuk 3 bulan. Peruntukan dia bukan sedikit. Itu duit rakyat, PM. Kalau saya rakyat boleh pikir seperti ini. PM boleh kata percobaan. Bagaimana kamu nak melantik menteri untuk pegangkan jawatan-jawatan penting di kementerian ni? Menteri sendiri, Perdana Menteri sendiri tak tahu orang ini ada kualiti ke tidak. Ini jelas Perdana Menteri kita sendirilah tidak ada kualiti karena tidak boleh memikir. Andailah saya jadi Perdana Menteri, saya nak lantik orang-orang saya, ataupun bukan cerita Perdana Menteri lah, saya jadi CEO lah satu company besar, saya bosnya. Sekarang ni saya nak lantik orang-orang yang nak menjadi pegang-pegang jawatan penting dalam saya punya kementerian, saya punya bisnes. Saya perlu letakkan orang yang saya tahu dan saya boleh nilai bahwa kerja dia memang yang terbaik. Kalau tidak, saya tak boleh ambil dia. Kenapa PM tidak boleh lakukan itu? Apakah dia masih berfikiran bahawa dia bukan Perdana Menteri? Apakah dia masih berfikiran bahawa dia masih lagi jadi menteri biasa? Sepatutnya dia dah biasa mentadbir, walaupun dia pegang kementerian apapun dahulu, dia kepalanya, dia ketuanya, dia nak ambil orang bawahan ni siapa dia. Tetapi kerana itulah akibatnya apabila dalam satu organisasi seperti kita lihat tampuk pemerintahan kita ini, apabila mengamalkan kroni, inilah akibatnya. Sekarang ini pemerintahan yang ada di negara kita ini mengamalkan sikap kroni, yang mana bukan kita nak lihat kepada kualitinya, tetapi kroni aku jadi tak orang penting dalam pentadbiran negara. Akibatnya kerosakan akan berlaku karena kita tidak mengambilkan orang yang ada kualiti. Karena kita sibuk dengan isu perkauman, sibuk dengan isu agama. Jadi orang yang bijak pandai pun akan disingkir demi untuk memasukkan kroni kita ke tempat itu. Mau pandai, mau bodoh, mau apa sekalipun, yang penting kroni aku. Inilah sifat cara pemerintahan negara kita ini. Yang inilah yang perlu kita tukar. Yang inilah perlu pemimpin akan datang, pemimpin-pemimpin muda akan datang. Kita perlu reformasikan sistem ini supaya tidak lagi berada di landasan yang seperti ini. Saya tidak katakan pemimpin tua-tua ini tidak bagus. Tetapi kalau kita lihat pemimpin tua yang tidak mempunyai idealisme lagi, sudah kita tolak. Tetapi untuk pemimpin yang walaupun tua, walaupun tun sekalipun, kalau dia memang punya idealisme dalam pembangunan negara, tidak ada masalah pada saya. Yang penting dia harus mengikut aliran semasa yang mana kita tahu kalau zaman sekarang ini perlukan perubahan seperti ini, kita harus ikut. Karena kita nak mengejar kemodernan negara kita ini. Selari dengan negara-negara lain. Tetapi kalau kita menggunakan orang lama, tetapi masih dengan engine lama juga, dengan cara yang sama, jadi itu perlu kita tendang. Itu pada pandangan saya. Ini yang saya lihat di pentadbiran negara kita ini, yang mana kroni ini masih banyak. Kroni-kroni ini perlu kita hentikan sudah. Karena apabila Barisan Nasional memerintah negara kita ini terlalu lama, maka ramai juga, saya tak katalah semua, tetapi ramai di antara mereka-mereka yang ada di dalam pejabat awam ini adalah orang-orang penting mereka. Jadi perkara ini hendak direformkan, memang ambil waktu yang lama, yang mana pengajaran apabila PHS jatuh ini, sebenarnya bukan sahaja PHS ini jatuh daripada disebabkan sabotas daripada luar ataupun ini, tetapi sebenarnya kritikan-kritikan yang ada untuk PHS waktu itu adalah berada daripada mereka yang ada dalam penjawat awam ini juga. Ini saya selalu lihat. Karena orang-orang ini dulu hidup senang di zaman pemerintahan Barisan Nasional, maka apabila PHS ambil, kejutan budaya itu berlaku, maka mereka rasa mereka sudah tidak lagi mampu untuk nak mengaut keuntungan daripada hasil-hasil tender dan projek ni, maka mereka lah yang bersuara di media sosial apa semua ni untuk memburukkan keadaan, padahal dia menjualkan isu bangsa, isu agama ni, padahal untuk tembolok mereka sendiri. Ini perlu PHS lihat lepas ini jika berjaya memerintah, kerana disinilah peranan mereka di sektor awam ni, yang mana banyak orang-orang
penting mereka ada di dalam ni. Jadi negara kita ini perlu dirubah. Kita perlu membuat penjawat awam ini harus mengikut kehendak government of the day seperti mana negara maju yang lain. Supaya perkara ini apabila nanti kerajaan baru yang lain memerintah, maka orang-orang dalam pentadbiran kerajaan awam ni tadi, dia akan masih lagi menyokong mereka-mereka yang dahulu ni. Tetapi dengan cara apa mereka nak menyokong, iaitu mengkritik di belakang dan di depan mereka seolah-olah bermuka-muka. Inilah pentadbiran negara kita ini sebenarnya. Siapa yang membuat perkara ini? Ini adalah hasil yang tercipta oleh Barisan Nasional yang begitu lama. Inilah satu perubahan yang tidak mudah kita lakukan di waktu akan datang. Tetapi saya lihat anak-anak muda yang mana Melayu, Cina, India, kaum-kaum lain ni, yang muda ini mereka sudah tidak lagi begitu melihat ke arah rasis, perkauman dan isu-isu agama ni. Jadi yang mainkan ini sekarang adalah mereka-mereka yang tua memang di dalam politik ini untuk tujuan kepentingan pribadi saja, bukan untuk rakyat. Jadi inilah hakikat yang kita lihat. Dan inilah juga cara pentadbiran yang mana apabila Perdana Menteri kita ini memerintah dan dia nak mengamalkan cara Barisan Nasional yang lalu, maka dia sanggup gadaikan prinsip iaitu untuk membuat satu kabinet yang lebih dilihat sebagai cemerlang. Dia sanggup menggunakan kabinet lama ini bertujuan untuk politik semata-mata, yang mana hanya untuk dia mempertahankan kursi dia sebagai Perdana Menteri kerana takut jatuh terlalu awal. Tetapi saya berpegang satu sebagai rakyat. Tuhan itu Maha Adil. Jadi kita tunggu dan lihat. Sekian, terima kasih.